Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masalah yang ke-47. Perangai yang baik pada perempuan itu apa ia? Sebelum ni kita dengan satu bab hadis berkaitan dengan 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sifat pilihan ketika mana berkahwin, lidiniha walimaliha wa jamaliha, ataupun dalam riwayat yang masyhur 4 kerana agama tu dia pun nombor 4 kerana yang tu menjadi pilihan yang terakhir kan, limaliha kerana hartanya, walihasabiha kerana keturunannya kan, apalagi kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Masalah perangai yang baik pada perempuan itu apa ia? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sejahat-jahat perkara bagi laki-laki jadi sebaik-baik perkara bagi orang perempuan. Sejahat-jahat perkara bagi laki-laki jadi sebaik-baik perkara bagi orang perempuan. Apa dia? Nombor satunya bakhil. Nisbah pada laki dan perempuan, benda ni satu benda yang tak apa disukai oleh lelaki. Benda ni jadi amalan bagi orang perempuan. Pertama apa dia? Bakhil, kedekut. Yang kedua, meninggi akan diri. Mungkin ada juga bagi lelaki, tapi kadang-kadang meninggi diri lelaki dia rasa macam dia hero begitu ya. Orang perempuan dia meninggi diri tu, dia bukan dengan cara dia nak tunjuk kata dia hero ke dia heroin ke tak. Tapi kadang-kadang dengan cara dia punya kata-kata, kadang-kadang mungkin dengan dia punya penampilan, rasa bangga diri kan, dengan dia punya perhiasan, tunjuk habis semua. Sepatutnya simpan segala barang-barang kemas tu, juga nak tunjuk ke orang. Ni pakai bagi penuh jari, nak tunjuk kata dia ada barang kemas banyak. Contohnya. Jadi orang pun kata, oh dia ni bukan orang biasa-biasa, orang ada-ada ni. Orang jenis orang hebat-hebat bukan orang susah-susah, orang senang-senang. Macam itulah, nak meninggi diri. Dan satu lagi sifat yang biasanya ada bagi orang perempuan, iaitulah sifat penakut. Kerana jika satu perempuan itu kikir, bakhilah, kedekut, nescaya terpelihara hartanya dan harta suaminya. Dan apabila ia meninggikan dirinya nescaya tidak ia bercakap dengan tiap-tiap orang dengan perkataan yang lemah lembut. Oh, dia maksudkan sudut lain pula.
Dia kata nak habaq kata sifat yang baik bagi orang perempuan, 3 perkara ni. Iaitulah bakhil. Maksud bakhil di sini bukan dia kedekut tak mau infak. Maksud bakhil di sini dia tidak membelanjakan harta berlebih-lebihan. Maksudnya dia jenis orang yang pandai simpan harta yang dikehendaki, apatah lagi harta yang diberikan oleh suami dia. Yang keduanya meninggikan diri dengan makna dia jual mahal, dia tak sembang-sembang dengan orang lelaki lain. Tidak ia bercakap dengan tiap-tiap orang dengan perkataan yang lemah lembut dan melemahkan hati. Dia bahaya apabila dia duduk bercakap dengan orang dengan lemah lembut. Biasalah benda-benda tu akan boleh mendatangkan fitnah. Sembang, buat sedih-sedih pula. Kadang-kadang cari tempat untuk nak meluahkan perasaan. Akhirnya dapat orang yang tak betul, ataupun iman seseorang tu lemah, jadilah benda-benda yang tak elok. Biasalah, mana ada orang kahwin, makin hari kahwin makin indah segala-galanya. Tentulah bila dah kahwin, dah akan berjumpa segala masalah dalam hidup banyak, kan? Akan jumpa masalah hidup tu banyak. Masalahnya apabila kita melihat masalah itu sebagai satu cabaran dalam hidup dan bukan sebagai masalah, lalu kita selesaikan benda tersebut. Nisbah kepada seks, minta maaf saya cakap, mana boleh sama masa baru kahwin dengan dah lama kahwin? Standard ya. Baru kahwin lagu lain. Bila dah kahwin, anak pun dah ramai dah, kurang sikit. Boleh faham tak? Kurang sikit. Sebab tu Islam kata di semua mengadakan hubungan paling-paling tak pun 4 bulan hijriah. Seorang isteri boleh buat tuntutan kepada mahkamah bahawa suaminya tidak memberikan nafkah batin apabila dia tidak mengadakan hubungan 4 bulan hijrah. Maksudnya 4 bulan lah. Berarti dalam tempoh 4 bulan tu, kalau dia dah berikan tuntutan tersebut, sebab nak mengadakan hubungan bukan boleh tuai-tuai lompat. Dia mesti kena ada benda yang dorongan untuk nak rasa nak mengadakan hubungan. Maka kadang-kadang bila dah lama, lepas tu faktor usia, dah berumur, maka benda-benda tu akan berkurangan. Lebih-lebih lagi kalau dah berumur, lepas tu dah tak larat, sakit tu, sakit ni, makin kuranglah dia punya hubungan dia. Tapi hidup je bersama dalam rumah, tak ada apa masalah. Lebih-lebih lagi lah, setan pula main duk cerita, mengaji tak mau, guru tak ada, tempat rujukan tak ada. Akhirnya buat keputusan dan terjebak dengan benda yang dilarang dalam Islam. Bahaya tuan-tuan. Nabi kata, saya pernah sebut pada bulan sudah, di antara dosa paling besar, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, lagu tu dia panggil akbarul kabair. Kabair tu dah dosa besar dah. Akbarul kabair, maknanya dalam dosa besar ni ada 70 dosa besar. Imam Zahabi sebut dalam kitab dia, dalam tu cabut main bawa keluar 7 dosa. Yang ni paling besar daripada dosa-dosa besar. Salah satunya syirik. Salah satu daripada 7 tu, berzina dengan isteri jiran. Sepatutnya kita jaga maruah jiran kita. Sepatutnya dengan kita ada orang sekeliling rasa selamat, bukan hang pi ambil kesempatan. Kan? Inilah apa nak masuk harapkan pagar makan padi. Pagar tu apa dia? Bukan pagar. Silap. Pagar ni dalam bahasa orang Melayu, dia ada satu benda lain. Ini kena tanya orang lama-lama dalam orang pergi bendang. Pagar ni bukan pagar. Dia ada satu benda. Kita duk harap benda tu yang pergi makan padi kita. Macam baru ni dia viral pasal apa? Melepaskan batuk di tangga. Oh, kita pun tak tahu tak? Kalau saya tak tahu, tak apa pasal saya mamak. Tapi kalau orang Melayu tak tahu istilah bahasa orang Melayu, maka yang tu jadi cerai tak? Melepaskan batuk di tangga. Baru kita tahu rupanya kata batuk tu adalah satu kayu, di depan dia tu ada macam mangkuk,
buat dengan tempurung untuk, lepas tu ada satu guri ataupun dia panggil apa, tempayan untuk cuci kaki. Cuci kaki, anak orang dulu-dulu orang tak pakai kasut, nak naik rumah, cuci kaki di tangga tu. Jadi ambil air, gayung lah, gayung. Batuk tu gayung, tempat cedok air. Dia cedok air dalam dia punya tempayan tu. Lepas tu dia cuci-cuci, dia punya gayung tu, dia punya cebok tu, yang tu lah nama batuk. Batuk tu hang kena gantung bagi elok-elok. Hang jangan lempak ikut dan lempak letak lah gitu ya. Nanti benda tu kotor ke ataupun hilang ke. Itu yang dia kata melepaskan batuk di tangga. Lempak ikut dan ya. Kita kadang-kadang tak tahu istilah dia. Bagus ke bila ada orang tolong. Tak, kadang-kadang benda-benda ni sepatutnya ilmu. Kita punya peribahasa Melayu pun kita tak pernah mengaji. Kadang-kadang malu orang lain belajar kita punya bahasa dan pandai, tapi kita tak pernah belajar. Tahu cakap ya, melepaskan batuk di tangga. Inilah harapkan pagar. Tak jumpa lagi Mansur? Ada? Ungkapan ni dia kata tak logik. Takkan pagar nak makan padi kot. Rupa-rupanya yang makan tu adalah burung. Ini pandangan nombor satu. Ni burung. Burung ni nama burung pegar ataupun pagar. Burung ni yang main makan, bukan pagar, sebab tak logik. Pagar sampai bila pun takkan makan. Burung pegar, nama saintifiknya Lopura rufa, adalah spesies haiwan yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Sesiapa yang didapati memelihara, memilikinya, menangkap atau membunuh burung pegar akan didenda sehingga 50,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Burung pegar adalah spesies burung yang boleh ditemui di Thailand, Malaysia, Sumatera dan Borneo. Ia hanya boleh hidup di hutan tropika dan kini semakin berkurangan bilangannya angkara kemusnahan hutan. Percubaan untuk inilah binatang ni yang daripada kata ni, harapkan pagar ni. Kerana dia ni punya kerja dia akan makan padi. Dia ingat kata dia ni binatang yang mungkin dia akan makan ulat-ulat. Ayam burung apa dia, macam nak burung macam ayam serama apa dah dia ni. Kan? Jadi adakah dimaksudkan pagar? Wallahu alam. Dia kata di sini, sehingga artikel ini ditulis 2022 masih banyak berlaku perdebatan mengenai perkataan sebenar peribahasa harapkan pagar makan padi. Sekitar tahun 2011 muncul satu pandangan baru di akhbar dan media digital mengatakan bahawa perkataan sebenar dalam peribahasa tersebut adalah harapkan pegar makan padi. Netang ni maknanya ada khilaf lagi lah. Boleh jadi juga harap pagar. Duk harap pagar ni lindungi padi apa, borok keliling, rupanya pagar ni pergi runtuh ke macam mana ke, menyebabkan, yalah saya nak bagi tahu macam tu lah. Inilah kita duk harap sesuatu. Harap siapa? Harap jiran-jiran lah, harap orang anak kampung lah, anak-anak karya. Tak tahu rupanya anak karya tu yang masuk dalam rumah kita pergi duk buat benda tak elok. Kita mengharapkan orang dalam rumah tu, adik-beradik, mereka ni lah kena jaga maruah orang dalam rumah. Tapi hakikatnya bukan mereka ni yang jaga, mereka ni yang ambil kesempatan. Berapa banyak kes yang melibatkan suami orang tidur dengan isteri orang, isteri adik ipar tidur dengan abang ipar, abang ipar rogol adik ipar. Sepatutnya duduk dalam rumah mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan. Inilah na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah tak uji kita dengan benda-benda yang macam ni. Ni satu. Satu benda. Jadi orang perempuan dia suruh supaya kita kena jual mahal sikit. Orang perempuan mana-mana perempuan pun, dia kena macam belagak-belagak sikit lah. Apatah lagi kalau dia ada suami. Cakap dengan mana-mana orang lelaki, jangan duk buat lembik tengkok. Jangan duk buat lembik tengkok. Baru ni saya berubat, ada satu perempuan mai. Yang bestnya, sebelum saya mai, saya agak terlambat, ada urusan lain mengajar. Dia dah cerita dah semua masalah dia dekat isteri saya, dekat ustazah ni. Cerita.
bila saya sampai ya, dia cerita, isteri saya pun duduk satu penjuru, dia duduk cerita, dia menangis. Lepas dia dah balik, saya dah buat rawatan apa semua, dia dah balik. Isteri saya kata, heran sungguh. Mula dia duduk cerita kat kita, dia tak menangis. Mai ustaz dan cerita menangis-menangis. Masa bila boleh keluar air mata pula? Dia tahu. Patutnya hang cerita sama-sama orang perempuan, hang sedih, hang menangis. Pasal apa? Yang lebih faham adalah orang perempuan. Tak. Tengok cara jalan. Kita boleh sangka baik. Benda dia tu mungkin ada apa benda dia cerita. Tapi yang herannya, tengok. Cara dia bercerita pada orang lain dengan cara lain. Dia cerita dengan orang ni, dia tak menangis. Dia cerita dengan orang ni, dia menangis. Bila menangis, di sini ada satu perasaan. Mudah-mudahan orang ni lebih berikan perhatian dan sebagainya. Kalaulah si ustaz yang nak berubat ni tengok sedih, akhirnya tolong berlebih-lebihan, ni jadi masalah macam-macam. Ni jadi masalah macam-macam. Apabila tak jaga batas-batas agama dan tak faham bahawasanya tanggungjawab dia sebagai isteri umpamanya, apatah lagi bila bercakap dengan lelaki-lelaki lain dengan bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang boleh mendatangkan kepada fitnah. Nak cakap lembut dengan suami yang sepatutnya cakap lembut, tak cakap lembut. Dengan orang luar yang tak sepatutnya cakap lembut, pergi cakap lembut. Dengan member-member di tempat kerja umpamanya, cakap lembut. Balik di rumah dengan lelaki, cakap bebai-bebai. Ni semua antara punca-punca lah. Kan, punca-punca. Ada seorang kawan-kawan tapi tak boleh sebut lah. Jadi akhirnya berhenti kerja lah. Dia ni seorang pensyarah di satu tempat. Akhirnya dia dengan suami dia ada masalah sikit. 2 kali 5. Bini pun api, suami pun boleh tahan ke, api ke. Api dengan api pakai duk bergaduh hari-hari. Lalu alhamdulillah, cara mereka selesaikan masalah, mereka main jumpa kita. Dia main jumpa ustaz, duduk 2 lelaki bini, okey, mari kita bincang. Dah dia kata macam ni. Suami saya abaikan saya, suami saya suka buat macam ni, sehingga kan saya pergi di pejabat. Dia kata, ni suami dia duduk, saya duduk dengar. Saya dengan ustazah, isteri saya duduk dengar. Bila melibatkan rumah tangga, kita perempuan, kita nak kena ada supaya tak berlaku benda-benda yang tak diingini. Okey, jadi kita kata, okey, apa masalah? Tak, suami saya layan saya macam mana saya ni hamba abdi. Kata kat saya lebih kurang. Okey. Lepas tu saya kata suami dia, hang tutup mulut, hang dengar ya, hang dengar. Sebab di rumah hang tak boleh dengar. Hang dengar anak marah. Dan ni hang dengar apa bini anak luar. Kita tak cerita kat orang luar. Tak boleh. Ini aib rumah tangga orang. Okey, lepas tu dia kata, macam ni. Saya pergi di pejabat. Bos saya layan sampai jangan bos saya sikit lagi ya. Saya silap-silap pula saya akan serahkan diri maruah saya pada bos saya. Punya lembut dia layan saya. Saya rasa tak betul juga. Hang yang bagi muka kat bos hang kalau lembut-lembut. Kalau hang daripada awal hang tahu hang tak perlu lembut-lembut dengan bos hang takkan layan hang lembut. Hang tak melihat itu sebagai satu ancaman bagi hang. Hang nampak yang tu macam orang ambil perhatian pada diri hang. Lalu hang berlemah lembut dengan orang yang tak sepatutnya. Dengan suami yang duduk di rumah sepatutnya berlemah lembut, hang cari gaduh dengan lelaki hang. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak menangani isu rumah tangga. Kadang-kadang orang melihat daripada sudut ni, kita perlu melihat dari sudut-sudut yang lain. Kan? Ni saya tak kata saya pandai. Kadang-kadang saya pun buntu bila nak selesaikan isu rumah tangga orang. Duduk renung-renung, apa dia ni punya punca masalah betul-betul. Tak mana silap dia. Nak kena cek betul-betul. Kadang-kadang dia cerita tak habis. Kita perlu korek cerita. Han cerita apa masalah macam ni. Dah cerita, dapat. Macam satu orang, mai ada tak boleh abang di mana-mana. Akhirnya mai duduk luah perasaan. Oh, saya dapat punca. Dekat sejam lebih. Saya duduk habis masa duduk tinggal kerja lain. Duk settle dia punya masalah lelaki bini. Duk ingat kau jin. Duk ingat ke saka baka. Duk ingat ke apa benda. Orang buat sihir ke apa ke. Kan duk tengok mai. Tengok mai. Lah. Punca nombor 1. Isap ais. Makan dadah. Settle lah.
Yang tu bila tu? Yang tu last kali. Sampai saya bagi macam-macam. Saya kata, kalau hang dah murung, keluarlah pergi exercise lah. Cerita macam-macam. Rupanya tak selesai masalah. Last baru dia abang kata dia, dah saya tak ambil banyak, sikit lah ni, ambil sikit lah. La ilaha illallah. Mana ada sikit? Apa istilah sikit? Yang ni lah setan nombor besar, yang paling besar kali. Yang nak bagi lingkup rumah tangga. Betul-betul kena settle masalah ni. Masalah lain insya-Allah boleh dipermudahkan, boleh jadi elok. Ini masalah. Sebab tu kalau kita ada masalah-masalah macam ni, rujuk tuan-tuan guru, para alim ulama, pakar-pakar kaunseling umpamanya. Sebab kadang-kadang kita melihat dari sudut lain, orang melihat dari sudut yang lain. Mungkin boleh membantu kita ke arah melihat punca masalah kita. Dan apabila ia penakut, jauhlah daripadanya sekalian perkara. Tak beranilah keluar rumah kah, nak pergi duduk makan angin tepi laut seorang-seorang kah. Benda-benda ni semua mendatangkan, merosakkan maruah dia. Maka tiadalah ia keluar daripada rumahnya, dan takut ia akan tempat-tempat tuhmah kerana takutkan suaminya. Yalah, kalau jadi apa-apa, busuk nama dia, busuk juga nama suami dia. Tuan-tuan tak tengok 2, 3, 4 hari yang telah lalu masuk viral dalam media masa di Kelantan, seorang perempuan suri rumah, orang masuk dalam rumah dia, isteri dia ni peniaga kosmetik ke apa kah, dan ambil depan suami dia, depan pak mentua dia, depan keluarga duduk dalam rumah pegang, ambil dan buat lari pergi Thailand. Oh tu dia. Apa ceritanya? Saya pun tak mau ambil tahu cerita lebih-lebih, tapi saya tak tahu apa cerita yang betul-betul. Ni apa main cerita saya pun tak tahu. Dan bila dah pergi Thailand, susahlah polis Malaysia nak pergi sana, nak pergi cari pun jadi payah. Tak mana mereka bawa pergi pelari, dah pergi negara luar, banyak yang terbatas. Nampak tak? Pada awalnya kita kena tengok, tentu ada benda-benda yang mengundang ke arah terjadinya macam tu. Kena pula mereka duduk negara jiran-jiran jenis lagu tu. Kan senang. Tambah Thailand tuan-tuan pun kena faham lah. Betapa mudahnya ada laluan tikus lah, laluan semut lah, laluan laba-labah lah, laluan tu macam-macam laluan ada kan. Saya tak faham lah benda ni, benda kerajaan lah kena ambil tindakan. Sepatutnya bor tembok besar ke dia, tak tahu lah yang tu apa dia punya masalah. Tapi tengok apa dah jadi kepada masalah ni pula. Pasal suami yang tak bertanggungjawab, akhirnya nampak isteri jadi macam mana? Na'udzubillah. Pergi melarat habis ke anak bini. Kita doa lah, mudah-mudahan Allah angkat fitnah ni pada diri dia. Kita tak suka, tapi tengok benda ni dah berlaku dah. Tengok bulan sudah saya cerita macam mana seorang perempuan, memang perempuan yang baik, hanya pergi kerja kilang ya. Tapi oleh kerana kerja kilang tu balik malam, shift petang balik malam, 11 malam, duk tunggu van tak sampai, duk tunggu bas tak sampai, akhirnya ditangkap, dirogol oleh bukan Islam ni, budak-budak muda ni 4-5 orang, dan akhirnya ambil sebatang kayu besar, jolok masuk di kemaluan dia, rosak kemaluan dia, seumur hidup tak boleh pakai. Sampai lagu tu yang rosak tak terfikir lagu mana yang rosak. Hidup sengsara, anak 7-8 orang. Tak, kita takut benda-benda ni jadi dalam kehidupan kita. Sebab tu Islam kata orang perempuan lebih baik duduk dalam rumah. Kerja cari nafkah adalah suami, isteri adalah duduk di rumah. Sekiranya dia keluar daripada rumah, suami perlu kepada sumber pendapatan tambahan. Bab-bab maruah, bab-bab keselamatan ni kena jaga. Bahaya. Satu orang perempuan main mengadu kat saya. Dah saya cerita ni semua benda betul. Satu orang perempuan main mengadu kat saya. Ustaz, mula berubat, lepas itu cerita lain. Ustaz, saya nak cerita sikit Ustaz. Ayah, Ustaz, macam mana saya nak menangani isu di tempat kerja saya? Dia kerja kilang. Ada seorang muda ni, budak Ustaz, baru 18-19, baru habis SPM. Dia pernah kata kat saya, dia kata, Kak, jom kita mengadakan hubungan. Adalah bahasa dia tu, bawa tangga kak.
Bawa kotak lah. Kata pandai makan, pandai simpan lah kak. Saya marah ustaz, tapi kalau saya tak boleh tunjuk marah, lagi dia kacau saya. Dia akan buat macam-macam. Dia ni pun dah berumur, dah 40-an dah. Budak-budak muda tengok, janji free. Dia sanggup. Sampai saya pula bila dengar lagu tu rasa, orang ajak betul cakap kat orang tua, cakap kat orang, bini orang cakap lagu tu. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau bini kita orang cakap lagu tu. Oh, saya tak boleh. Masa tu dia tahu langit tinggi rendah. Saya tak boleh. Hang tu suruh ambil tahu pasal bini orang. Tak sepatutnya buat lagu tu. Tapi inilah tuan-tuan, dunia, inilah dunia. Kita tak pandai menangani isu-isu yang berkaitan dengan maruah dan sebagainya, maka inilah akan berlaku. Masalah. Mana tadi? Masalah perempuan cantik serta beragama. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya, berkahwin dengan perempuan cantik dan segak serta beragama itu dituntut akan dia, kerana dengan dialah jadi terpelihara nafsu. Kita kahwin satu perempuan cantik, jadi kita salurkan saluran nafsu kita mengikut saluran yang halal. Mudah-mudahan kita tengok perempuan lain cantik pun, ramai lagi yang cantik. Tapi kita rasa mana? Bini aku pun segak juga lagu tu. Tapi itulah, cantik ni takkan nak cantik bila-bila. Dah kalau main 450, patut-patut punya cantik lah kan. Tapi kita pernah merasai, menikmati kecantikan isteri kita. Kerana tabiat itu tiada mau memadakan dengan perempuan hodoh. Biasanya orang tak mau lah sampai perempuan hodoh ni kan. Pada ghalibnya, istimewa pula pada ghalibnya perangai yang baik dan rupa yang elok tiada bercerai keduanya. Perangai bagus, lemah lembut, hormat suami, cantik segak pula, ada agama pula. Oh, itu susah. Itu susah nak dapat. Bukan satu benda yang senang, semua sifat tu ada kat dia. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Kadang-kadang rupa yang cantik, perangai hodoh tu sangat. Biasanya lagu tu, perempuan cantik, dia akan main lagak dia. Dia rasa macam dia masih lagi laku di pasaran. Okay? Dia rasa apa? Saham belum jatuh. Dia kata, kira apa laki aku tak mau, berlambak jantan lain mau. Sepatutnya kalau, betullah Islam dah kata dah, apa-apa benda pun ada agama selamat. Kalau tak ada agama, macam-macam benda dia boleh buat. Macam-macam benda boleh buat. Kan? Suami ada agama, dia tak akan buat satu benda yang tak sepatutnya. Isteri ada agama, dia tak akan buat satu benda yang tak sepatutnya. Tadi ada satu hamba Allah mai jumpa saya. Dia nak kahwin lagi seorang. Saya kata dah bagi tahu kat isteri dah. Dia kata dah bagi tahu dah. Tapi apa pun nanti saya nak bawa dia mai jumpa ustaz dulu. Tak apa. Saya ikut pesanan ustaz, perang siap-siap, jangan perang belakang. Perang awal. Tak apa, pergi perang awal-awal dulu. Gelaklah Haji. Haji nak perang siap-siap. Okey? Dak perang siap-siap. Pasal apa? Masih lagi belum terlambat. Jangan perang esok belakang hari. Susah. Bincang dulu, tengok apa kebaikan, tengok apa keburukan, tengok apa yang boleh kita handle, apa yang tak boleh kita handle. Sebab nanti kalau perang belakang hari leceh. Tak mau kalau boleh. Kita tak mau tinggalkan yang mana duk ada. Saya tak galakkan walaupun saya berpoligami. Tapi tak ada anak-anak murid saya yang saya pernah kata, ambil kahwin lain, ambil tambah bini, ambil tambah. Saya tak pernah suruh. Bahkan ada orang yang kata, saya ada, fikir habis-habis. Jangan fikir 3-4 kali. Fikir 3-40 kali. Banyak benda yang mengundang. Bahaya dia. Kalau rasa tak mampu, dah ustaz boleh buat. Ustaz wali. Jangan sama dengan ustaz. Yalah wali bisa ada anak perempuan. Rezeki masing-masing tak sama. Ustaz pun bukannya hebat terang mana pun. Yang tu rezeki dia. Rezeki kita tak sama. Bukan semua orang boleh berpoligami. Ustaz tu pun kita tak tahu hujung kehidupan dia macam mana.
Hang tak boleh jadikan yang tu sebagai satu asbab. Oh, ustaz tu kahwin, aku kena kahwin. Ustaz tu tambah bini, aku kena tambah bini. Mana boleh tiru semua orang tu? Tengok makam lah. Kalau asal bukan kamu makam, jangan cari pasal. Boleh faham tak? Ustaz pun nampak ya bagus. Belakang kita tak tahu apa jadi. Gamaknya belakang duduk pumpang-pumpang apa. Bagus punya duduk cover. Mana kita tahu? Ada orang tahu? Orang tak tahu. Betul tak? Kita tahu dia bagus ya. Kadang-kadang setengah-setengah ustaz sembang yang kemai. Penakut baik. Pun ada juga. Mana kita tahu? Kita duduk sembang. Jadi, yalah kita sebagai anak murid tak sepatutnya kita bersekongkol benda-benda yang tak baik. Ataupun piduk buruk sangka. Tetapi, setiap orang ada je masalah dalam hidup dia. Ada benda yang boleh kita buat. Ada benda yang mungkin kita tak boleh buat. Ni duk cerita bab rumah tangga Siapa pun dalam dunia tak boleh mendabik dada. Rumah tangga dia lah yang paling bahagia dalam dunia. Pasal apa? Pengalaman kita. Masalah lain tak apa boleh main. Masalah tempat kerja boleh settle lagi. Masalah dengan jiran boleh settle lagi. Masalah anak boleh settle lagi. Jangan masalah dengan bini ya. Antuk kepala di tiang. Jangan cari pasal. Boleh duk tidur lena tu. Jangan cari pasal. Cerita seorang anak murid mai masjid. Kan? Mai masjid. Cerita ni dia sebut dalam tafsir surah An-Nisa, dalam tafsir Profesor Hamka, tafsir Al-Azhar, pada mensyarahkan kahwin lebih lah, poligami, ayat kahwin 2, 3, 4 dan sebagainya. Satu hari kata dengan profesor ni, dia anak murid ni, dia pergi masjid pagi subuh, tengok tok guru dia ada awal. Tiap pagi subuh ada. Satu hari dia main awal dengan harapan dia boleh main lebih awal daripada tok guru dia. Dia pergi pukul 5.30, setengah jam sebelum subuh, tengok tok guru dia ada. Lepas daripada tu, dia duk usaha main lagi awal. Dia pergi pukul 5, tok guru dia ada. Dia pergi pukul 4, tok guru dia ada dah. Dia kata, ish, hebat tok guru aku ni. Kan? Satu hari, dia pergi tanya tok guru dia. Tok guru, saya kagum tok guru. Tiap hari main masjid awal. Saya main sampai pukul 2, 3, 4 pagi. Tok guru ada dah. Tok guru dia kata, memang aku ada. Pasal aku tidur di masjid. Loh, pasal apa tok guru tidur di masjid? Jadi tok guru dia pun kata, yalah, kalau hang nak tidur di rumah aman damai, kan, tok guru dia kata, hang janganlah berpoligami. Tapi saya tambah ni saya tak setuju dengan Dr. Hamka, sebab dia tak berpoligami. Akhir dia macam nak condemn sikit orang yang nak berpoligami. Tak apalah, itu dia punya pandangan. Kitab dia nak tulis, itu dia punya pasal. Tapi kita boleh ambil sikit pengajaran bahawa benda-benda ni lagi hang boleh aman damai, buatlah apa yang aman damai. Kalau hang rasa hang nak dilambung ombak, hang terimalah sendiri. Asal nak gila cepat, asal nak cakap seorang-seorang cepat, cubalah tengok. Sembang boleh sembang, tapi jangan cari pasal. Okey, saya abang dah esok duk cakap seorang-seorang, jangan duk mai minta ustaz nak suruh tolong berubat ustaz. Pasal apa? Tak tahu ustaz, duk kadang-kadang duk seorang-seorang cakap seorang-seorang. Itu jangan cari pasal. Okey, boleh tumpang dia boleh duk sembang elok-elok, takut ustaz lagi duk sembang dengan tiang, lepas tu duk cakap dengan pokok. Lepas tu bini pula telefon, "Assalamualaikum ustaz." Tak tahu lah cakap dengan pokok seminggu 2 ni. Orang duk abang dah. Okey, berhati-hatilah. Saya tak bukan nak galakkan sangat, bukan nak menakut-nakutkan. Tapi itulah risiko kita akan hadapi. Okay. Maka yang paling penting sekali adalah kehidupan beragama. Maka bila kita faham kata apa benda yang boleh kita buat, apa benda yang tak boleh kita buat, maka insya-Allah tengok sampai ada poligami, sampai isteri pertama contohnya pi bawa asid corah di muka bini yang kedua. Apa hal sampai lagu tu takat cemburu sikit. Ya betul, manusia akan cemburu. Tetapi takkanlah sampai buat naya zalim muka orang lagi. Oh, itu dah jadi cerita lain. Lepas itu isteri pertama pula kena tangkap, pergi duduk di lokap pula. Allah, penjara pula 3, 4, 5 tahun. Ni apa cerita Nampak tak? Dah sampai jadi huru-hara macam tu. Ini semua na'udzubillah, minta mudah-mudahan Tuhan tak uji kita dengan macam tu. Masalah berkahwin perempuan cantik, ditegah syarak itu bagaimana ia?
Oh, ada juga Islam kata tak penting perempuan cantik. Tengok apa dia kata. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula syarak kita memecut nikah dengan yang beragama. Maksudnya agama kita amat menuntut supaya kita cari pasangan kita di kalangan orang yang ada agama, tiada dengan perempuan elok. Maka iaitu maksudnya menjaga akan kita jangan nikah dengan perempuan cantik sahaja serta rosak agamanya, kerana dia akan jadi macam ni ya. Dia akan jadi macam ni kan. Adapun nikah dengan perempuan cantik serta beragama, maka iaitu dituntut. Alah tuan-tuan, zaman moden ni lah ni, cantik boleh buat bau tepung sikit putih lalu faham tak? Tapi yang paling kita nak adalah keagamaan, agama dia. Ni yang penting. Sebab tu kata, bila usahakan untuk siapa pun pasangan kita, baik suami, baik isteri, ni tuan-tuan main mengaji, bini tak bawa. Bagi alasan macam-macam, bagi jaga anak, jaga cucu, jaga apa, macam-macam lah. Nak masak, nak basuh, nak pakai, tak apalah, itu pulang tuan-tuan. Tapi macam mana tuan-tuan nak fahamkan pasangan kita supaya dia pun faham agama? Lepas tu mai duk mengadu, bini saya leceh ustaz. Bini apa? Hang tak bawa. Dengan hang pun tak faham, hang tak bawa, dia tak faham. Kalau kata ada saluran lain, duduk di rumah, nak dengar yang ni YouTube ni ada ustaz duk mengajar, tiap-tiap malam boleh masuk Facebook Live, ada Google Meet, ada rakaman, ada video. Hang mengaji juga, hang jangan tak mengaji. Suami tegas dengan tu, sekurang-kurangnya dia faham. Mungkin nak mai tak boleh, ada anak kecil, ada anak nak kena pergi sekolah awal esok pagi, jadi payah. Okey, tak apa, suruh dia buka, ada live, tengok ustaz duk baca kitab tiap malam. Tiap malam saya rakam, saya buat macam ni Facebook ni. Tiap malam saya mengajar, saya akan bubuh Facebook live. Tengok dalam Facebook. Abang kat bini tuan-tuan, abang kat anak tuan-tuan yang duduk di rumah, ni bukan time tengok televisyen. Abang ada apa? Televisyen tak boleh buka time-time ni semua. Abang dengar ustaz duk mengajar. Hari ni, pasal hari ni cerita pasal kahwin, cerita pasal kahwin lah. Esok hari lain pula, cerita pasal lain pula, pasal lain lah. Lama-lama belajar, faham. Dah, saya tak mau, anak bini dia kata, saya tak mau mengaji kat ustaz yang jenggot panjang. Tak mau mengajar ustaz jenggot panjang. Cari tengoklah YouTube, ada ustaz jenggot pendek. Tak ada jenggot apa dah. Janji mau mengaji lah. Okey, janji mau mengaji lah. Lama-lama pandai, lama-lama faham. Ni tak, laki main masjid, bini duduk di rumah tengok drama. Lepas tu mulalah pengaruh-pengaruh negatif daripada drama, daripada filem, masuk duduk dalam diri dia. Dia bukan belajar hidup ni daripada agama, dia belajar hidup ni daripada filem, daripada televisyen. Habis ya. Adapun nikah dengan perempuan cantik serta beragama, maka iaitu dituntut kerana kecantikan itu saja. Kerana kecantikan itu sahaja, itu pun pada ghalibnya sudah menyukakan kahwin dan jadi mudah pekerjaan agama, dan menunjuk atas suruh ambil peduli kepada makna kecantikan itu. Jadi suami pun, isteri nak cantik untuk ni tak apa, bagi peruntukan. Ni kalau anak cantik untuk aku nak beli segala mak nikah tepung apa bela nak beli, biar beli tak apa. Pasal dia beli untuk kita, bukan cantik untuk orang lain. Ialah bahawasanya kasih sayang dan berhasil dengan dia pada ghalibnya. Bila dah cantik, kita pun ada saluran nafsu yang halal. Jadi kita ada kepuasan dalam hidup, menyebabkan kita tak buat benda-benda yang dilarang dalam agama. Dan syarak telah menyuruh meraihkan sebab-sebab kasih mesra, benda-benda yang boleh menimbulkan kasih mesra antara suami isteri. Maka kerana itulah disunatkan oleh syarak itu, lihat perempuan yang mau dipinang itu sebelum meminangnya. Pergi tengok. Kerana dengan lihat dahulu itu menjadi berkekalan di dalam berkasihan. Manalah tahu. Sebab tu Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabat. Nabi kata, pi kat dia, pi pinang, tengok rupanya, tengok tangannya. Tengok rupa boleh menimbulkan rasa kasih sayang, cantik segak. Tengok tangan dia, suruh tengok belakang tangan ni, tapak tangan belah atas.
Kalau kata orang tu, tengok tangan dia, kalau elok, tak ada kudih, tak ada apa, elok dia. Sebab mana tahu kokotlah zahir dia punya penyakit tu sampai ke tangan. Nak tengok lain-lain tak boleh. Takkan nak pergi kahwin nak suruh selak tengok paha kot. Jadi tak boleh. Cukup takat tengok kulit dia, sekurang-kurangnya kita tahu dia ada penyakit ataupun tidak. Kalau tidak, orang dulu-dulu dia hantar wakil, hantar orang yang kenal-kenal, nak pi Minang, hantar orang yang depa kenal-kenal, pi duduk, pi bermalam di rumah dia, tengok macam mana anak dara tu dan sebagainya. Sebab nak elakkan, kalau boleh nak supaya sampai Nabi kata, Nabi hantar wakil suruh meminang, Nabi kata pi dekat dia, duduk sebelah dia, tengok tangan dia, cium bau badannya. Yalah, kalau bau ketiak teruk laki pun boleh lari malam nak guna. Dah bubur dah deodorant, tapi tak boleh tahan juga. Tak boleh tahan juga. Kadang-kadang ada orang macam tu, dia punya bau badan dia mungkin penyakit lah, boleh dirawat, cuma tinggal lagi kalau tak rawat benda tu, kadang-kadang mungkin tak boleh dirawat, memang satu benda yang penyakit untuk diri dia. Ini benda-benda yang Islam suruh kita buat. Dan kata Al-A'mash, ni ulama besar, tiap-tiap perkahwinan yang berlaku dengan tiada dilihat, maka pada akhirnya duka cita dan susah hati. Maka sedia maklum bahawasanya melihat orang yang mau dipinang itu bukannya dapat tahukan perangainya dan agamanya dan hartanya, hanya dapat tahu elok buruknya dari sudut rupa dia. Ini menunjukkan rupa pun penting. Kalau dah mai huduh terlampau, kita jadi tak ada nafsu nak mengadakan hubungan. Ini duk cari belakang. Na'udzubillah. Masalah perempuan yang ringan isi kahwinnya. Kata Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuran. Artinya, sebaik-baik perempuan itu yang manis rupa mukanya dan yang semurah-murah isi kahwinnya. Bagi mudah kahwin, kadang-kadang pelik, hak main masjid Pak Haji letak anak macam nak jual berpuluh-puluh ribu. Anak mau anak saya kah? Dia main mau anak mami kah? Anak mami kalau kereta merah satu, duit 30,000. Jangan lupa kereta biru kat mami satu. Kalau tak ada, mami simpan anak mami di ceruk dapur sampai reput. Tu dia punya hebat. Dah mengaji agama, mengaji dah, tapi masih dia tak jumpa tu guru cengeng kan. Tak kena. Ada sibuk sangat letak hantaran besar-besar kan. Lepas tu orang nak kahwin dengan anak kita, tak boleh. Kita menyusahkan. Akhirnya mereka pergi kahwin lari ke, ataupun mereka buat satu tindakan mengandung luar nikah ke, apa ke, lagi memalukan. Bagilah kahwin, sekurang-kurangnya kita pilih yang ada agama. Ada agama semayang, insya-Allah lama-kelamaan dia maulah kepada benda-benda yang kebaikan. Sebaik-baik perempuan itu yang manis rupa mukanya dan yang semurah-murah isi kahwinnya. Letak macam ni ya, senang. Ni nak kahwin, nak minang ni, tak apa, kita bincang tengok agak macam mana, mampu macam mana, ni macam mana, mas kahwin dia berapa kan. Tapi pandai pula, mas kahwin letak murah-murah, belanja letak tinggi. Mana boleh begitu? Tak cil begitu. Dia kira semua sekali. Faham tak? Ni pandai. Oh, mas kahwin murah ya, mas kahwinnya RM11. RM11 tunai. Sedap bunyi. Aku terima nikahnya, mas kahwinnya RM11 tunai. Murahnya. Tapi hantaran, dengan bangganya dia kata supaya perkahwinan saya tidak dilupakan, orang boleh teringat dan jadikan contoh. Dia kan
kan apa namanya? Veil. Nek tu lah orang perempuan bila kahwin, tiba-tiba buat dia kepala ni satu kain ni. Kain tambahan. Apakah orang putih kata veil ke val apa bala lah. Natang tu. Kan? Veil ke rel kereta api ke apa tak tahu nama. Kan? Buat tu macam nek tu. Lepas tu zaman dulu-dulu, kalau dulu-dulu depa dipanggil budak-budak. Ni style Mak Saleh punya. Mak Saleh dia ada budak-budak pegang kain dia 2, 4, 6, 8, 10 panjang meleret. Orang dipegang dia punya kain tu. Dia ni pula buat yang style baru pula, pipu bawa belon. Terbarunya bawa belon. Jadi belon tengah duduk berjalan. Kalau tanya saya kata tetap juga haram meniru perbuatan orang kafir. Islam tak bagi bukan pasal budak di belakang, bukan pasal belon di belakang. Islam tak bagi kerana perbuatan itu berlebih-lebihan. Nah, dan benda tu asalnya adalah mengikut perbuatan orang kafir. Haram tetap haram. Walaupun hang pakai tudung. Hang pakai tudung, tang tu hang settle dengan Tuhan. Hang pi buat pula benda macam ni, yang ni jadi satu benda. Lebih-lebih lagi belakang-belakang hari orang ikut. Lepas ni ada pula nak buat lagi gila-gila lagu lain pula. Dia ni sudah bawa belon, lepas ni dia ada pula nak bawa payung ke. Kan, lepas tu nak bawa apa ke, tak tahu, nak gantung kapal terbang jalan kat atas ke. Dia ada lah semua benda-benda merepek, nak perhabis duit. Masalah perempuan tiada mandul, kata Ghazali, perempuan yang baik dikahwinnya itu ialah perempuan yang tiada mandul. Nak tahu ke mana mandul ke tak? Tengok dari sudut keturunan dia. Tengok dari sudut keturunan dia, adik-beradik dia ramai, abang kakak dia, adik dia ni beranak ramai. Kemungkinan dia adalah daripada benih yang baik. Maka kalau kahwin dengan dia, dia boleh melahirkan anak yang ramai. Kahwin-kahwin tak ada juga anak. Lah, tak apa Cuma Tuhan tak bagi rezeki dari sudut anak, mungkin Tuhan bagi rezeki dari sudut yang lain. Nak buat macam mana? Kita tak sepatutnya jadikan sebagai satu isu tentang orang kahwin tidak ada anak. Dan jangan pelik. Dan tiba-tiba ada orang kahwin tak ada anak. Budaya masyarakat kita, kalau sembang, apa abang, duk mana? Kahwin dah. Ada anak apa? Kita suka tanya benda-benda lagu tu. Ada orang kadang-kadang dia tak suka kalau kita cakap macam tu. Dia sensitif. Lebih-lebih lagi kalau dia nak kahwin tapi tak dapat-dapat nak kahwin. Jadi andar tu ke, jadi apa ke, dia tak boleh nak kahwin, tak ada jodoh. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak anak tapi tak ada anak. Orang pula duk main tanya, anak apa? Maka budaya tu mungkin nak kena ubah dah dalam masyarakat kita. Kan, tanya duk mana, hidup macam mana, lebih kurang kenal-kenal kerja apa, lebih kurang sudah. Tak payah duk tanya anak bini hang apa semua. Tambah pula hak kepoci, bini mana? Oh, segak. Bepi ke orang lah, segak kata segak. Sudah ambil tahu pasal orang punya dalam kain. Maka jika engkau ketahui akan dia mandul, janganlah engkau berkahwin dengan dia. Yalah, sebab kita kan antara tujuan-tujuan berkahwin adalah kerana anak-anak. Kalau kita tahu dia ada penyakit yang tak boleh melahirkan anak dan kita nak anak, maka tak boleh kahwin lah. Kalau hang kahwin sekali lagi, hang tak dapat anak. Kecuali dia dah ada dah anak. Dia memang nak kahwin dengan perempuan, kalau boleh tak maulah ada anak. Oh, tahu kata perempuan ni, oh dia ni dah buat operasi buang rahim, dia tak boleh beranak. Tak apa, saya dah ada anak 3-4 orang, bini saya dulu mati. Baguslah kalau orang perempuan janji dia ada agama, bagus. Tak apa, tu cerita lain. Sebab dia bukan nak anak, dia tak mampu dah nak jaga, maka dia nak supaya jaga anak-anak dia kalau boleh, umpamanya. Tapi asasnya dalam Islam kita nak meramaikan umat Nabi Muhammad. Telah bersabda Nabi SAW, alaikum bil waludil wadud. Artinya lazimkan akan dirimu berkahwin dengan perempuan yang tiada mandul, al-walud, yang banyak walad, yang banyak anak, yang boleh melahirkan anak yang ramai. Lagi pula al-wadud, yang ada kasih sayang dengan suaminya, dia ada sifat lemah lembut.
Tapi kalau perangai macam jantan, leceh kak tu. Tak ada sifat feminin dia, keperempuanan, leceh. Mana nak boleh timbul kasih sayang? Sembang dengan lelaki macam sembang dengan apa nama, macam orang duduk di medan perang. Bang, oh bang, bang, bunyi bangnya macam bom tu, bang. Tu dia. Dia macam mana lah tu lari lelaki ni lari malam. Maka jika sekira-kiranya perempuan itu belum bersuami dan tiada diketahui beranaknya, maka boleh diambil perhati pada kesihatannya dan kemudaannya. Dalam nikah dengan umur 50 macam mana nak beranak? Payahlah kan dari sudut nak beranak. Mungkin dah menopause dah. Pada adatnya tak boleh nak beranak. Kalau ia cukup sihat dan muda, pada ghalibnya beranaklah ia, maka berkahwinlah dengan dia. Ataupun tengok keluarga dia, jenis keluarga-keluarga yang tak ada, yang mandul, maka kemungkinan subur lah tu. Ambil tahu dari sudut tu. Dua perengai ni. Bagi habis sampai bab. Masalah yang ke-52. Perempuan yang berbangsa baik. Kata Imam Al-Ghazali, disuruh syarak akan kita berkahwin dengan perempuan yang berketurunan yang baik, yakni daripada anak cucu orang beragama, dan tidak suka pada kejahatan. Kerana perempuan yang berketurunan baik itu diasuhnya anaknya pula kepada baik. Tengok bapak dia punya ni orang bagus, orang nampak ada agama, kemungkinan anak-anak pun ada agama. Adapun jikalau perempuan yang tiada berasuh dengan perangai yang baik-baik, nescaya tiada baik pula asuhnya. Walaupun ada juga mak pak nampak macam tak elok, anak elok mungkin ada. Yang tu pasal kita tak kenal kalau kita kenal tak apa. Ni kalau kita tak kenal, kita tengok mak pak dia dan tiada baik ajaran adab anaknya. Maka kerana itulah bersabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Iyyakum wa khudra'id din. Faqila ma khudra'ud damn? Qala al-mar'atul hasana min al-manbati su'. Artinya jauhkan dirimu daripada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat buang sampah. Maka ditanya orang akan Nabi, apa ia tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat buang sampah? Khudar maksudnya rumput-rumput yang tumbuh di kalau khudar rumput lah khudar, benda-benda pokok kayu hijau. Khudara maksudnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat buang sampah. Orang tanya, ya Rasulullah, apa makna tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat buang sampah itu? Ya Rasulullah, jawabnya, yaitu perempuan yang rupa bagus di dalam tempat tumbuh yang jahat. Muka lawa, tapi mak bapa, keturunan, hidup tidak ada agama. Yakni jauhkan berkahwin dengan perempuan berasuh di rumah yang tiada asuhan yang baik. Macam mana kita nak tahu ada asuhan tak ada? Tengok mak pak dia. Tengok cara lifestyle dia. Macam mana cara dia hidup. Dia hidup macam mana? Jadi kalau hidup tu memang tak ada agama, kita kena terimalah. Satu hari nanti kita akan berdepan dengan, mana ada orang kahwin tak ada masalah. Apa P. Ramlee punya lagu apa? Lidah lagi kan tergigit. Ini kan pula suami isteri. Mana ada orang kahwin semua mana kenci mana ya, masin banyak kena ada tinggi pula. Mesti ada, inilah namanya asam garam kehidupan. Faham tak? Mesti ada ya. Sagi masam, sagi manis, sagi baik, sagi bergaduh, sagi tengkak, sagi masam muka, sagi macam tu macam ni. Alah, standard je lah. Cuma jangan besar-besarkan benda yang kecil. Ya, jangan besar-besarkan benda yang kecil. Bila ada agama, kita tahulah. Si suami mungkin akan tahu macam mana tanggungjawab dia. Isteri tahu apa tanggungjawab dia. Yang paling penting sekali dalam hidup ni terakhir saya nak abang, iaitulah rasalah bahawa dalam hidup kita, di samping ada manusia, ada malaikat, sebenarnya ada jin setan yang tak boleh tengok kebahagiaan kita.
Maka bila ada je perasaan tak baik dalam rumah tangga, maka kita kena ingat, ni setan main nak apa? Nak main cucuk bagi lingkup rumah tangga aku ni. Ataupun kita ingat, yang ni ujian, Allah nak uji tengok aku punya tahap keimanan macam mana. Kalau aku boleh sabar, alhamdulillah. Kalau kita ada agama, kita tahu benda-benda tu. Kalau tidak, kita dah salah orang lain, dan kita kata kita betul seorang dalam hidup ni, akhirnya tak selesai masalah. Kemudian insya-Allah siri akan datang, kita akan sambung dengan babun ma jaa fin nadhari, babu ma jaa fin nadhari ila al makhtubah, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan melihat seseorang akan perempuan yang mahu dipinang akan dia. Oh, takat mana boleh tengok? Dah nak pi pinang. Nanti insya-Allah siri akan datang, saya cerita bab hukum hakam bertunang dan meminang. Mana dah tahu, takat pegang jawatan pengurusi ni. Orang nak pergi Minang cari pengurusi, mai jom buat ramai sikit jadi orang tua. Kan? Yang Maman kan? Jadi pengurusi taman bani orang ni tak tahu nak cari siapa. Pengurusi taman pun taman lah. Jadi juru cakap. Faham tak? Juru bicara. Kadang-kadang kita pun tak erti nak cakap apa. Nak pantun-pantun, kita pun tak hafal pantun. Tapi bolehlah jadi orang orang tua, ataupun jadi orang tempat rujukan, juru cakap. Maka tentulah kita akan terlibat dalam bab hal-hal pinang meminang ni. Apa boleh yang dalam Islam bertunang? Bertunang adalah syariat dalam Islam. Benda tu sunnah, disuruh oleh Nabi. Jangan pula tak bertunang. Dia kata apa? Bertunang-tunang semua adatnya, tak payah buat, merepek. Siapa kata adat? Bertunang tu ada hukum dia dalam Islam. Meminang tu ada hukum dia dalam Islam. Dia adalah syariat. Bila syariat, ada dosa pahala dia. Maknanya dia ada undang-undang dia. Kita kena belajar ambil tahu. Bertunang dan meminang dalam Islam. Kenuri kahwin. Kenuri kahwin adalah syariat. Maka ada undang-undang dia. Baik buruk dia, dosa pahala dia ada. Maka kena belajar ambil tahu kenuri kahwin menurut perspektif Islam. Macam mana kenuri betul, macam mana kenuri tak betul. Kena ambil tahu, kena dengar. Bab buat tak buat, nombor dua, belajar dulu bagi faham. Mudah-mudahan Tuhan bantu untuk kita buat. Dia ilmu kena ada dulu, barulah kita tahu ke depan apa dia garis panduan dia yang perlu kita buat. Akan datang bulan depan pula cerita pasal bertunang, cerita pasal meminang. Jangan lupa jumpa lagi Ahad minggu ketiga akan datang pula kita cerita. Sebab bab meminang ni, bab kahwin-kahwin ni saya tak cerita tempat lain. Bab dia punya Bahrul Mazi juzuk yang keempat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Juzuk yang ke-8 ni. Kalau Hak Jawi ni dia jilid yang keempat. Kalau Rumi dia yang ke-8. Dia cerita pasal perkahwinan. Masjid-masjid lain semua saya tak baca kitab tu, saya baca di sini. Jadi bab hak rumah tangga cerita tentang sini ya. Hak lain tu kadang-kadang sikit-sikit ya. Kita hanya kait-kaitkan saja. Jadi ini antara benda penting untuk kita belajar. Ambil tahu, mudah-mudahan kita boleh perbaiki di mana kerosakan yang ada dalam kehidupan kita berdasarkan apa yang dicerita dalam kitab oleh para alim ulama, insya-Allah. Yang pastinya saya nak doakan untuk diri saya dan semua yang mai ke masjid pada hari ini yang mendengar majlis kita, mudah-mudahan Allah bagi yang berkahwin, Allah jadikan perkahwinan kita satu ketenangan dalam kehidupan kita. Ada satu ketenangan, kebahagiaan dalam hidup, bahagia di dunia sampai dalam syurga. Jadi kita kena doa kalau pengantin ni, kita kena kata apa? Moga bahagia hingga ke jannah. Faham tak? Jangan sehingga ke anak cucu. Tak mau dah, tak pakai dah istilah tu. Sehingga ke anak cucu. Lepas tu esok dapat cucu, Tok dengan Tok Wan cerai. Oh, tak mau lagu tu. Tak mau dah cakap bahasa tu, tak kena. Doa sampai bila-bila. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a. ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.